رسول الله صلى الله عليه وسلم آل شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا حول ولا قوة. بسم الله ونعم الوكيل. بسم الله ونعم الوكيل. Allah Ta'ala. Sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Dan demikian lagi hasad itu, iaitulah dengki. Hasad bahasa Arab, bahasa Melayu panggil dengki, ya, hasad, dengki. Dan makna dengki itu ialah cita hilang nikmat daripada orang yang didengkikan dia. Itu orang yang dengki, dia harap apa? Nikmat orang tu hilang, nikmat orang tu terhapus, dan dia susah kalau melihat orang tu dapat nikmat. Bila orang tu dapat bala, dia seronok, ya, gembira dia dengan kedatangan bala pada orang yang dia hasad, daripada orang mahsud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Takut oleh kamu akan hasad, mana berhati-hati jangan terkena penyakit ni. Maka bahawasanya hasad itu memakan ia kebajikan seperti memakan api akan kayu. Ya, kayu yang kering itu cucu api apa tinggal habu, ya. Segala amalan ni tengok dalam ibarat hadis ni. Ta'kulul hasanat, dibawa angka 5 jamaah tu. Kalau hasanat tu satu je, hasanat mana segala kebajikan. Semayang dia, puasa dia, habis ibadat, habis ya hangus, dibakar licin oleh sifat hasad. Sebab apa? Kenapa begitu hebat sekali? Kenapa begitu hebat sekali, tuan? Dia makan habis licin, tidak meninggalkan sedikit pun. Sebab di sini ada satu makna yang amat besar. Yang dihasadkan apa? Nikmat. Nikmat tu siapa beri? Kita tanya dia. Nikmat itu, tidakkah ia taksis iradat Allah Ta'ala? Penentuan pada azali lagi. Seseorang tu banyak mana rezeki dia, sikit, banyak dan sebagainya, itu adalah benda yang telah ditaksis, mana ditentukan pada azali oleh siapa? Allah SWT. Jadi bila dia hasad, seolah-olah apa? Dia komen Tuhan. Situ makna besar tu. Seolah-olah dia komen Tuhan. Apa bagi dia? Baik bagi aku seorang ni. Macam tu makna dia. Ya, situ dia punya apa? Kesilapan besar sekali dia dihasad dengan orang, padahal dikait dengan Tuhan. Sebab tidak ada satu benda yang berlaku, tidak satu benda yang kita dapat, nikmat apa semua minallah, semua dari dia. Dia tentu pada azal. Bila dia hasad, bermakna dia membangkang keputusan Tuhan. Situ dia duduk besar, dan sebab tu Tuhan batalkan segala amalan dia. So akhirat dia tengok macam habu bertebangan, hapa mereka dia kosong ni. Sebab jaga besar ni. Ibarat jadi yakulul hasanat, dia makan segala kebajikan, bandingan di kama takulun narul khatab, macam mana api memakan akan kayu, kayu kering, kayu api tu kan, dia makan habis licin. Mana besok akhirat dia tengok mana amal dia buat dah tak ada, sebab dah dimakan oleh penyakit yang amat bahaya tadi, yang amat digerun oleh Nabi, yang amat dibimbang oleh Nabi SAW kerana kepada umat dia, ya. Dan demikian lagi mura'un dan jidalun. Mura' jidal, yakni berbantah dan berkelahi-kelahi, ya. Sifat berbantah, sifat berkelahi ini, ya, dia banyak kekotoran dalam kalbi dia, ya. Kalbi dia kotor dengan sebab dia tidak membuat proses pembersihan. Apabila kalbi dia dikotor, maka berbantah tu hasil daripada sifat apa, tuan? Di antara dia takabur. Orang yang takabur ni payah mengalah, tuan. Dia tak mengalah, dia nak dia je betul. Ketika jadi berbalah,
Walaupun benda tu dia tak sebenar, dia bertegang leher juga. Ini semua sifat-sifat kotor yang merosakkan perjalanan seseorang kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jidal, Islam tak suruh jidal. Islam suruh kita apa? Nasihat, ad-dinu nasihah. Masalah selesaikan dengan nasihat, berbincang dengan baik, bukan bambung lepas tu dia kelahi. Masalah tak selesai, dia bertambah pergaduhan lagi, ya, lagi panas. Syaitan tepuk tangan dan dihapinya. Dan demikian lagi mura'un dan jidal, berbantah dan berkelahi, maka iaitu membantah akan orang yang lain pada barang yang didakwanya akan benar, yakni membenarkan dirinya menyalahkan lawannya. Ya, sifat itu diletak dalam kalbi dia, betul orang ini tak betul. Ya, ukuran tak ada, dia ukur nafsu dia perasan dia itu betul. Ya, sedangkan kalau sekiranya dalam kita maknanya apa? Berbincang, bermuzakarah, ya, kita maknanya atau dalam istilah kita munazarah. Dia munazarah ni dia cari jalan betul, data betul dah. Kan? Waktu dalam munazarah dia ada tahrirul murad. Ya, meminta akan perkataan yang kita bincang. Apa maksud ni? Kalau kawan tu bincang-bincang, dia kata perkataan saya ialah maksud begini, bukan begitu. Oh, betul lah. Ada betul tak ada? Tak ada balah. Ya, dia tak ada balah, dia nak cari kebenaran. Tapi kalau jenis jidal ni tak, dia salah pun dia tegakkan menang basah je. Sebab apa? Syaitan dalam perut dia kan. Syaitan dalam perut dia. Nafsu dah menguasai dia. Ya, dia dibodohkan oleh nafsu dan syaitan. Itu di antara apa? Sifat-sifat keji yang menghitamkan akan hati dan kalbi insan. Maka jidal itulah menolakkan lawannya dan membinasakan perkataannya. Dia kalau boleh nak mati ke hujah kawan, dengan hujah hal keadaan membenarkan kalamnya jika benar lawannya sekalipun, dan salah akan dia. Padahal terang dia salah tu. Kau ikut ukuran betul, kawan itu betul, dia salah. Dah, dia berkeras juga. Itu setengah daripada perangai tak elok dan sifat takabur. Dah, jangan cakap betul. Orang mengajar jangan berbual. Ya. Kalau tuan guru saya dia buat, dia tutup kitab dia balik. Ya. Dan demikian lagi menghelakan kepada khuyala. Apa nama khuyala? Membesarkan diri. Ya, khuyala. Yang ni berlenggang-lenggang tu bahasa dia. Berjalan melihat dia akan diri. Maka sekaliannya menafikan ubudiyah tu dia. Kita dituntut oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang fakir, yang hina ni atas dunia ni sebagai abdi, ialah izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan dengan Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri dengan mana apa? Mengenal dan mengabdikan diri. Liya'budun yang mana al-ya'rifun. Sebab seseorang kalau dia kenal siapa Tuhan dia dengan sebenar kenal, dia akan tunduk dengan setunduk-tunduk, gerun dengan segerun-gerunnya, kasih dengan sekasih-kasihnya, cinta yang kuat dengan cinta yang cukup. Ya, dia akan ada, kalau dia kenal siapa dia Tuhan. Kalau dia tak kenal tu dia baba mengayau ni macam pening lalat ni. Ya, ahli makrifat ada, jiwa dia sudah tamakun dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Ni berlazat dengan makan, dengan minum, berlazat dengan pakaian, dengan duit. Tu sikapi pun ada kan. Orang munafik ada benda tu, tak ada nilai. Dia nak lazat billah. Ya. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun. Ya wahai Daud, sampaikan kepada orang yang jujur siddiq hati dengan aku, Tuhan kata. Dua perkara. Pertama, bi falyaf, dengan aku hendaklah kamu gembira. Ya, kalau sampai umur kita sampai matilah malaikat maut tak geti mencari kegembiraan dengan Tuhan, maka orang tu paling rugi. Orang yang tak geti mencari kegembiraan dengan Allah Ta'ala, ya, suruh dia billah, ya, maka cari jalan tu biar kita geti bergembira, berseronok, bermanja dengan Tuhan, merapatkan diri asyik rindu dengan dia. Sebab iman paling kurang, iman kita ni paling rendah taraf intan. Dia punya kalbi mesti dengan Tuhan macam seorang lelaki rindukan perempuan, perempuan rindu lelaki.
Orang tengah bercinta macam mana tuan? Dia duduk, dia bangun, dia berjalan teringat, itu paling kurang tu, label paling rendah sekali iman tu. Kalau ni pun tak ada, bila ni masuk longkang dia tuan. Yang berbusik semayang tak ada rupa semayang, takkan semayang. Orang semayang hati mi'rad ke Tuhan, dia semayang tonggik dapat tak ada reti, tak reti mencari kenyamanan kalbi dengan Tuhan. Sebab apa? Kurang kenal. Ini masalah kan. Cari tanda ni, jangan tak cari. So, malaikat maut datang gentap, terkapai-kapai gitu. Ya, terkapai-kapai lah gitu besok. Menyesal tak sudah besok. Ya, habis. Tulis suruh bi fal yafrahu. Kemudian wa bi zikri fal yatana'amun. Dengan zikrullah tu nikmat cukup sedap. Dia akan rasa zikir tu cukup sedap dan lebih sedap daripada makanan yang lazat, lebih sedap daripada minuman yang dinikmati dan ya, tu. Ada tu, semua ada tu. Dalam zikir ada benda tu. Halawah dia ada. Tapi kita minum tak rasa sebab apa? Kita makan makanan sedap, tak rasa. Minum minuman sedap, tak rasa dan ni bahaya. Cek doktor rupanya demam panas. Ya, suhu dah tambah tinggi. Dia kena demam panas sampai apa rasa pun tak ada lagi dah. Makanan sedap pun dia tawar, air semua dia tawar je, bahaya. Ya, jadi bahaya besar bila tawar hati dengan Allah Ta'ala. Orang yang paling celaka dalam dunia ni hati yang tak reti bermanja dengan Tuhan. Hatinya tawar dengan Tuhan. Kalau dengan dunia pum menangkap kan. Sebut dunia pum menangkap. Sebut juta tergeliang mata dia. Jaga malam tak apa. Itu manusia paling celaka dalam dunia. Ya. Siapa cakap tu? Rasulullah SAW cakap, Ta'isha abdud dinar wa darahim. Celaka dan binasalah orang yang menjadi hamba pada dinar dan dirham. Kalau kita R dengan M, siapa yang jadikan diri hamba, dia makan sumpah Rasulullah SAW. Sumpah Rasulullah confirm kenanya, mesti kenanya. Ta'isha, binasa, celakalah Rasulullah kata. Orang yang menjadikan diri dia jadi hamba kepada wang ringgit. Dalil dia sebut wang ringgit, semangat kan. Dia sebab ibadat, kuyu buat tapi kuyu tak ada semangat. Ya, lumpuh rohani dia dengan unsur ruhaniah. Unsur jismaniah, tangkap. Ya, itu manusia paling malang, bahaya tu. Jangan sampai kedudukan dia tak berubah, malaikat maut datang sentap, berat. Ya, menangis tak berlagu dia di akhirat sundan. Ya, hati jaga. Dan demikian lagi namimah. Ini semua penyakit dan ni barah dalaman kalbi kita, kanser ni. Khuyala, jidal, mura, ya, namimah, penyakit tu. Demikian lagi namimah, maka dinamakan kata zu wajhain, orang yang mempunyai dua muka. Ya, talam dua muka panggil. Di sini pun boleh, sana pun boleh dan dia tak kira benda baik buruk, janji dua-dua dia boleh paut. Ini orang tak ada harga, tak ada nilai dalam dunia. Orang tidak ada marwah panggil. Ya, tak ada harga diri. Dia panggil wajhain, ada dua muka. Namimah, dia suka mengacum tuan ni. Ya, kadang tak perasan, serban atas kepala boleh mengacum orang. Cocok sana, cocok sini, cocok sana. Ya, dia cocok. Dia suka tengok orang bergaduh. Ya. Kita sebagai orang beriman suka islahkan orang. Kalau orang tu berbalah, kita baikkan dia. Itu sifat orang Islam. Dia tidak dicocok sana. Ada sikit kes, cocok api ke sana. Ni perangai syaitan kan dia. Jangan ada diri hijab besar. Orang ni takkan berbau jalan makrifat dengan Tuhan. Ya, jaga ni, bahaya ni. Ni penyakit kanser dalaman. Maka dinamakan zu wajhain, iaitu menuduh perkataan seorang kepada seorang lain. Mana dia ada dua wajah, dua muka. Dia bercakap orang ni kan, dibawa kalam orang ni ke sana, awal tu dia laga. Dibawa kalam orang sini, dia laga ke ni. Lepas tu dia buat fitnah lagi. Bila kawan tu berlaga dia orang, wah dia suka. Dah bergaduh dah dia. Ada spesies macam ni internet. Ya, spesies macam ni suka dia tengok berlaga-laga kawan orang. Suka bawa kalam-kalam ya, yang membawa panas dan ya. Kita tahu orang tu ada masalah, kita boleh cerita kat orang apa? Kalau orang tu ada masalah, kita settle ke sendiri. Ya, kita buat selatok apa, buat baik nasihat, dah biar selesai. Ini tak, dia tanya selesai, dia heret cerita tu kat orang sana. Lepas tu bawa orang sana, dia jadi perawi, bukan perawi hadis. Ya, ni. Ya, akhirnya habis masalah berlaku dalam masyarakat, bergaduh gitu. Punca apa ni? Mulut tak jaga, mulut tak jaga. Allah, namimah ni kan, mengacum, batu ronsen. Maka segala perkara-perkara yang demikian itu membinasakan amal.
Sebab tu bagi kita tuan-tuan, dalam menerima perkara jangan kita terima bulat-bulat. Apa saja perkhabaran berlaku, kita tawakuh, tengok selidik betul-betul, ya. Sebab al-kalam mahtamala sidq awil kazib. Tiap-tiap kalam lain daripada kalam Allah dan Rasul. Dia kadang-kadang betul, kadang tak betul. Dia dulu boleh berlaku. Kita pula terima, ya, wah, dia tukar api ke pergi bawa sana. Akhir bala orang tu dengan dia. Rupa cerita lain. Tak pun nak tanggung akhirat tu. Ya. Jangan jadi postman pertambahan tak ada gaji. Bagi hela bawa kalam sana, bawa kalam sini, betul api ke sana jadi batu api dan ini semua syaitan ni. Jangan pakai perangai. Ya, perangai rosak. Ya. Kita apa berita pun tengok keadaan, tengok semak dengan betul. Kemudian selesaikan dengan baik, ya. Tu. Ya, ada perangai macam tu, dia suka buat kecoh. Maka segala perkara yang demikian itu membinasakan amal, tuan-tuan ni. Masalah amal kita ditolak dan membatalkan dia. Batal apa? Sawabul a'mal. Amal punya pahala kosong. Ya, ini bahaya. Dan lagi membantahi akan kehendak Tuhan ni. Dia akan pergi ke arah situ tu. Ya, maka tiada sempurna ibadat melainkan dengan menyucikan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Benda yang kotor zahir dan batin wajib. Firman Allah Ta'ala, wazaru zahilal ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku. Hendaklah kamu tanggalkan, buang, bersihkan, ya, dosa yang zahir dan dosa yang batin. Dua-dua tu kena bersihkan. Tapi yang dalam tu lagi payah tuan ni. Yang luar senang. Kain kita kena apa, cecak kena apa, senang basuh. Tapi ke dalam kotor, kadang-kadang orang tak perasan. Kerana kita pun tak perasan. Dia mari dalam tu, penyakit-penyakit dalam yang sangat seni tuan ni. Siapa doktor pakar dia? Ialah arifina billah. Ya, segala orang arif, para aulia, dia memang jalan dia pakar benda, dia dah lalu tuan. Cara mana nak mengolah, membersihkan tempat tilikan Allah Ta'ala. Ya, tempat tilik Tuhan tuan ni. Kalau tempat tilik makhluk luar, bukan yang kita jaga lagi, solek lagi, kerul macam-macam. Malu kalau orang pandang tak elok. Itu tempat tilik orang. Ini tempat tilik Allah, Tuhan segala-galanya. Ya, kalau manusia tak kerti jaga tu juga, tak tahulah dia, takut dia bukan orang. Ya, kalau dia tak kerti jaga, takut dia bukan orang. Rupa je orang tapi bukan orang. Faham dia? Maka tiada sempurna ibadat melainkan dengan menyucikan segala maksiat zahir dan batin. Ya, dia buat ibadat banyak tapi maksiat zahir, batin dia tak jaga. Contoh riak, habis. Semua habis tenggelam habis. Besok akhirat habaan mansura, seperti habu yang berterbangan. Ada hasad, habis semua ibadat. Ya. Jadi kita kena ada, nak jadikan dapat hasil buahan yang mahal ni, kena standby tanam di tanah yang cantik, mana kalbi yang bersih. Kemudian bila tanam kena baja dengan amal saleh. Dan bila dah naik dah cantik tadi tu, kena kawal. Jangan tak kawal, kan disodok babi habis kan. Akau dikirai habis terus sekali. Kena pagar. Itu semua ilmu tasawuf dia pagar benda tu. Supaya jangan kotor dalam. Cantik kita dengan Tuhan. Maka dengan kita sucikan daripada keduanya, ya, daripada kekotoran zahir dan batin tadi, tersucikan. Sebab Islam ni suci. Al-Islamun nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam adalah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar ke syurga orang melainkan orang yang bersih. Maka 3 pembersihan wajib atas tiap-tiap individu muslim. Dipanggil ilmu fardhu ain. Bersihkan akidah, tu ilmu tauhid ada. Tu ngaji sifat 20. Ya, kita nak bersihkan akidah, pegangan kita dengan Tuhan biar betul. Takut-takut terkena syirik wal ayazabillah. Satu. Yang kedua, pembersihan dari sudut amalan lahiriah. Itu ilmu fiqh, ada selesai syarat rukun apa semua. Ulama ada bahas dalam kitab-kitab dia yang bersandar kepada nas Quran dan hadis sahih dari Nabi SAW. Dan ketiga last sekali, menjaga tempat tilik Tuhan, qalbi. Itu besar tempat tilik itu. Supaya jangan dikotori. Bila dia bersih daripada segala afatul qalbi, penyakit dalaman, maka dia bersih, layaklah dia mendapat jemputan daripada Allah Ta'ala. Sebab kalau dia bersih akidah, dia bersih amalan dan bersih ruhani dia, maka ketiga itu dia akan dapat kelazatan dengan Tuhan. Bila dia dapat kelazatan dengan Tuhan, qalbi dia akan tamakun, tetap. Bila tetap, itu dipanggil mutmainnah. Tetap dengan siapa? Dengan Tuhan. Di mana saja ada, dia billah dengan Ta'ala. Dia senang pun dengan Tuhan, dia miskin tuan-tuan, Tuhan uji dia kaya raya pun dia tak beranjak. Ya, Tuhan uji dia melepek susah, dia tak beranjak. Itu betul mutmainnah, jiwa yang tetap.
Ya, setengah orang bila dikaya dia rajin ibadat, bila Tuhan uji yang susah sikit dia melabah kan. Ibadat dia pun dah apa, lintang pukang berterabur habis. Ada orang terbalik, dia masuk dia susah, dia rajin ibadat, bila Tuhan lambatkan sikit-sikit dah mula dia hanyut ni. Dia dua ni tak boleh pakai kan. Dua-dua ni tak boleh tak boleh pakai. Yang boleh pakai mutmainnah tetap. Tuhan uji dia melepek pun dia tak beranjak, tetap dia jadi ibadullah. Tuhan uji pula dengan senang, melambat harta dia tak beranjak, dia tetap dengan Tuhan dia. Dia kenal Tuhan, dia takkan lari. Ini kata mutmainnah. Maka Tuhan jemput dia dengan surat jemputan dari Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mata dia. Ya, jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ini jalan kembali, jalan makrifat. Untuk tu panggil apa? Cari ilmu jalan kembali dia. Wah, kita dengar ni ilmu apa pula ni lah dia kan. Kembali kepada dia balik. Ya, dalam keadaan redha dan ridai. Radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi, masuklah kamu dalam senarai hamba yang terpilih. Wadkhuli jannati, masuk dalam syurga. Tamam tu. Mana kalau dia mati, dia hembus nafas akhir, kedudukan dia mutmainnah, masya-Allah, hebat, syurga nanti jaminan. Tapi kita tak tahu ujung. Ada orang di awal sampai mutmainnah, bila nak habis umur dia kona balik dan pusing pada dia. Dia jadi lawama, kena jadi sampai peringkat ke bawah, nauzubillah. Ada pula yang awal dia teruk, tapi nak akhir umur pula pum dia meletup, dia naik, tuan angkat dia pun ada juga. Ya, oleh kerana itu kita tak tahu di ujung. Sebab tu isyarat yang kita zikir, fi kulli lamhatin wa nafas, tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin dengan dia. Ya, sebab antara dua tu al maut yaji'u banna nafasain. Maut tu datang, mati tu datang antara dua nafas. Ada kalau orang terik tak boleh hembus, ada kalau dia hembus tak boleh terik, habis. Jadi kita nakkan sentiasa qalbi kita dengan dia, mudah-mudahan balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radwan, habis. Maka cara dia tuan, mulazamatu zik, kena banyak zikir tuan. Dia kok mana pusing pun zikir kena banyak. Ya. Sebab al-ishtighal bizik itu permulaan. Ya, permulaan orang nak berjalan dia mesti ishtighal bi zikrillah, memberi tumpuan yang betul-betul. Qasadnya, tujuannya, banyaknya kena ada. Ishtighal. Ya. Pada ishtighal betul, maka Tuhan hadiahkan dia satu hadiah, iaitu apa? Lazzatu zik, kelazatan zikir dia dapat. Sedap. Sampai nak banding dengan makan dia tak nak tukar. Sedap sampai peringkat dia akan dapat. Dia speed lagi, Tuhan bagi lagi satu hadiah lagi. Dia apa ya? Asyiqani wa asyiqtuhu. Dia asyik dengan aku asyik dengan dia. 3. Dia sampai peringkat ketiga, dia asyik, maka rafa'tul hijab, aku angkat hijab, pum, terbuka. Ya, bila angkat aja hijab dia, sirtu mu'alliman, akulah guru mengajar dia. Itu isyarat ilmu laduni. 5 proses ada di dalam. Ya, kalau dia kata dapat laduni, kau ada istighal. Ya, kalau istighal pun belum lagi kan. Itu dia khayal. Ya, istighal betul, tumpuan betul. Ini proses besar tuan, bersih dalam. Sebab dalam kalau bersih confirm selamat semua. Itu tadi keadaan dia. Allah karim. Maka tiada sempurna ibadat melainkan dengan menyucikan segala maksiat zahir dan batin. Maka dengan kita sucikan daripada keduanya, zahir dan batin, dan ikhlas amal dan siddiq. Siddiq lebih tinggi daripada makamul ikhlas nanti. Ikhlas tinggi dah tu. Ya. Ikhlas ni apa? Istiwa uzami wal madh minal amma. Samanya bagi dia. Orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab apa? Makhluk tak ada kat kalbi dia keluar. Makhluk kat luar kan. Dalam kalbi dia, ialah dia asyik, berindu, bermanja, berlazat dengan Tuhannya. Itu kalbi kan. Ya. Maka dengan dialah dapat pula amalnya, ya, cantik, dan dapat mana hampir kepada Tuhannya. Ya. Sebab dia nak ada dalam kalbi dia. Sebab tu bila kita kasih seorang, kita minat seorang, ya, kita akan kata apa? Engkau ada dalam hatiku. Dia. Bukan mana orang tu pergi masuk sumbat dan kewalitan. Ya, engkau dalam hatiku. Apa mana kau dalam hatiku? Bukan mana jasad dia kita masuk sumbat dan pun itu yang meletup. Jasad kita bukan bincang jasad, bintang dalam tu roh, sir tu, ya. Mana dia ada dalam kalbi kita. Kalau dia dah marah macam kau tak ada dalam hatiku. Ya. Boleh jalan gitu. Oh, tidak marah tu. Kau tak ada dalam hati. Sebab tu kita cari kalbi. Ya.
para awliya kita khidmat dengan subhan, nak dapat dalam kalbi dia biar kita ada. Bila dia berdoa kita masuk. Tu yang sedap, itu rahsia sir dia masuk orang ni dengan orang dulu-dulu dia berkhidmat macam tu lah. Dia nak biar dalam kalbi mursyid dia ada kat situ. Ya, atau boleh cepat naik. Sebab rantaian nur dia ada kan. Maka tiada sempurna ibadat melainkan dengan menyucikan dua-dua tadi ya. Maka dengan kita sucikan daripada keduanya, ikhlas dan sidik dia. Maka dengan dialah dapat pula amalnya diterima, dan dengan dia dapat hampir ya, maqamul qurbi dapat. Ya, maqamul unsi, maqam jinak, maqamul qurbi, maqam hampir kepada Tuhannya, dan dengan dialah dapat keredaan akan dia. Nabil ya, dapat redha Tuhan paling besar. Quran kata waridwanu minallahi akbar, redha Tuhan paling besar dia. Tak ada yang lebih besar redha Tuhan. Dapat redha Tuhan dia selamat dunia akhirat. Ya, dekat mana tak redha, taat kepada dia. Tinggal benda disuruh, dilarang, buat benda disuruh. Situ ada dalam redha. Maka ia sebenar-benar makam yang dituntut oleh orang yang salikin ila Allah Ta'ala, orang yang berjalan kalbi dia ke Tuhan, sir roh dia ke Tuhan, berkendak kemenangan bagi negeri akhirat. Itulah dia minta ni, nakkan keredaannya. Inilah dia kata akhir kitab, tamat kitab dan Allah Durus Samin. Inilah akhir kitab yang aku hendak menterjemahkan dia. Kata Tuan Pengarang, pada bicara ilmu aqaid tauhid, mana simpulan ilmu tauhid, simpulan hati kita dalam mentauhidkan Allah Ta'ala biar kemas, jangan terbuka. Maka aku harap akan Allah Ta'ala bahawa adalah ikhlas bagi zat Tuhan kita ya, yang maha mulia pada suci pada apa? Daripada riak. Dan aku harap pula bahawa dilepaskan daku daripada tipu daya syaitan, kata Tuan Pengarang ni, yang kena rejam. Dan aku harap bahawa dilepaskan diriku daripada amarah dan hawa nafsu. Ya, sebab nafsu tu penganggil tu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu tu menyeru ke arah kejahatan. Dia nafsu marah ni paling bawah kan. Ya, dalam kepala dia langsung tak ada fikir benda baik, jahat kan, hasad ke orang, dengki ke orang, mumpat orang, pelekeh macam-macam, semua kotor ya dalam kepala dia tu, berkeladak, melongkang kotor. Macam mana dia dapat makrifat dengan Tuhan? Sebab kena bersih tu. Dan hawa nafsu dia. Maka adalah barang siapa ia cenderung bagi salah satu daripada yang tiga itu, maka sungguhnya sesatlah ia ya. Kerana dia cenderung kepada nafsu dia cenderung kepada nafsu amarah dan kepada nafsu dia tadi ya, jawab dia apa? Riak, maka dia akan menempah jalan yang amat berat di sana itu. Maka sungguhnya sesatlah ia ya, daripada dapat petunjuk. Dan aku harap, kata Tuan Pengarang, bahawa diberikan akan kami kita semua ni, amin, pertolongan ya, pertolongan dan petunjuk hidayat. Pertolongan apa? Inayah. Satu lagi pemeliharaan lagi tinggi, dia panggil riayah ya. Hidayah, inayah, riayah. Tiga benda ni kita dapat cukup tuan, selamat hidup dia. Dia petunjuk Tuhan bagi kat dia, kemudian dalam menjalani itu ujian Tuhan bantu dia, kemudian Tuhan pelihara dia ya, riayah. Itu kau dapat tu tamam. Dengan ada petunjuk, seorang tu apa? Lepas daripada syirik dan kufur ya. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wasyirk. Dengan adanya apa? Hidayat, dia terpelihara daripada kufur dan syirik. Wa bil inayah mahfuzun anil kabair was saghair. Dengan ada inayah ya, maka dia lepas daripada dosa besar dan kecil. Jadi seorang tu terlepas, tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil. Sebab apa? Ada inayatullah, bukan handal dia, ada inayatullah, bantuan dari Tuhan. Dan last sekali paling tinggi, riayah, pemeliharaan. Tuhan pelihara dia Tuhan dia, maka mahfuzun anil khatarat wal ghafarat. Kalbi dia terpelihara daripada lalai, dengan bahawa sentiasa hudur kalbi dia ma Allah. Itulah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW. Habis. Bahawa adalah ikhlas ia bagi zat Allah Ta'ala yang maha mulia, daripada ikhlas daripada riak. Dan aku harap pula bahawa dilepaskan daku daripada tipu daya syaitan yang direjam. Dan aku harap bahawa dilepaskan diriku yang amarah daripada hawa nafsu. Maka adalah barang siapa cenderung bagi salah satu daripada tiga tadi, nafsu, syaitan kan, riak semua tu, maka dia tersesat daripada jalan yang lurus.
daripada dapat petunjuk. Dan aku harap bahawa diberikan akan kami penolong dan petunjuk, akan harap kami terkala ditanya pada alam kubur. Allah, daripada parang mahsyar. Banyak cerita ni tuan ni. Dalam kubur bisa kau dia tengkingnya marrab buka, dia mengeletau satu orang arif ni. Dia cerita bila malaikat tertanya tu terlatah dia nak jawab, dan padahal dia orang arif kan, masya-Allah. Kita tak tahu dah kata dapat bantuan, naudzubillah. Dan pada padang mahsyar kita dan dia lambakkan besok. Daripada zaman Nabi dan sampai kiamat bertindih-tindih tu sampai 1000 pijakan kaki tu. Macam mana kita nak bayang? Kita nak bayang. Dia punya sangat dahsyat suasana besok, ya. Fikir perlu tu terbenam 70 hasta, dia tendang ni atas sampai ke lutut ada sampai pinggang ada sampai ujung, ya. Hidung ada, tenggelam apa. Siapa yang tenggelam dengan pada mahsyar begitu dahsyat, matahari sejengkal tenggelam dengan penuh, ialah orang yang sudi atas dunia menenggelamkan diri dia dalam maksiat dan mungkar. Dia sudi, ya. Sebab dalam bila melintas sirat kan, dah lah suasana itu amat dahsyat, halus lagi, bawa api jauh lagi. Ada pula kalalib, tukang kait, malaikat kait kan. Dia kait, lesap ke bawah, terjun dia kait. Siapa yang kena kait? Orang yang sudi dan rela diri dia dikait dengan maksiat di atas dunia. Dia tak jaga, dia rela ikut maksiat. Ni sebab kena kait dengan kalalib, dia panggil kalalib, lesap jatuh tadi. Kita kalau naik bangunan 50 tingkat, tiba-tiba orang tolak kita, melayang ke bawah, macam mana rasa tuan? Dia nak jatuh tu kecut pun nak melayang ke bawah tu. Ya, itu baru 50 tingkat. Dalamnya neraka tuan-tuan 70 tahun. Sahabat Rasulullah SAW duduk sahabat, tiba-tiba dengar satu wajbah, dentuman yang cukup kuat. Rasulullah tanya, kamu tahu tak apa dentuman tu? Dijawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itulah batu yang besar, bau jejak ke dasar neraka, memakan masa 70 tahun. Tuan bayanglah. Kalau cempakkan batu besar kat laut dunia tak sampai 20 km kan? 18-19 km. Katalah 20 km. Kalau cempak batu sekejap sampai. Ya, ini neraka, wayang tuan. Bila dia sentap, dia kait, melayang ke bawah. Yang sambut pula bukan pasir simen tuan, api sambut dia. Allah, dahsyat. Maknanya neraka tadi nak cerita. Paling hebat dahsyat azab dia lah. Kalau tidak tu bukan neraka namanya. Begitu syurga. Paling dahsyat nikmat. Kalau tidak tu bukan syurga namanya. Tempat yang paling hebat dua-dua, nisbah nikmat atau nisbah azab bukan di sini, semua di sana. Ya, sebab tu sebenar-benar azab di sana, sebenar-benar nikmat pun di sana. La aish illa al-aishul akhirah. Tiada kehidupan sebenar melainkan di sana, kata Rasulullah SAW. Ya, atau padang mahsyar ni. Pada masa ni hari-hari kita ingat tuan ni. Betul. Hari-hari ni tuan buka mata bangun tidur dia ingat pada mahsyar. Tu doa tuan-tuan baca. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Nusyur tu mahsyar tuan. Ya, segala puji bagi Allah Taala yang telah menghidupkan balik kita, sambung roh kita masuk balik. Roh yaqaza, bukan ruhul hayah. Kalau ruhul hayah keluar mati tu ni. Ni ruhul yaqaza yang keluar, dibalik-balik kita jaga. Ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dilambakkan di hasyar, di padang mahsyar. Jadi bangun pagi buka mata je kita ingat padang mahsyar tuan. Ya, itu maksud apa, isyarat supaya setiap gerak-geri kita dimotivasikan dengan zikrul akhirah. Kita buat benda ni boleh jawab tak besok? Boleh ya? Okey, teruskan lagi. Kalau kata ini berat nak jawab tak boleh jawab ni besok, ada stop tu je. Itulah hadis Nabi, ya, iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu tindakan kerja buat, ya, maka ukur dengan mizan neraca syariat. Baik, teruskan. Kalau tak, stop, berhenti, itu saja, kan payah sangat. Tapi jagalah yang memaut kita banyak ni. Dah tahu dah benda tak elok tapi ni tergik, nafsu tergik. Syaitan pula tunjah. Ada sekali je orang lain buat ke, bukan kau seorang habis kan. Ya, akhirnya dia ditipu oleh nafsu dan syaitan. Jaga. Apa-apa pun kita minta pertolongan dengan dia. Kalau dia tolong tuan-tuan, dia sentap aja, injizab berlaku jazbah, syaitan pula terpelanting. Jazbah kalau berlaku di pertuan cempakkan pada kalbi, dia tarik aja tuan, syaitan pun terpelanting, nafsu pun tercampak. Ya, kalau berlaku jazbah tu kita tengok macam mana tukang sihir Fir'aun. Bila tuan sentap di kalbi dia melalui, ya, sebab dia apa, dia melihat mukjizat Nabi Musa. Dia telan Nabi Allah, situ juga dia mengucap. Itu mana berlaku sentapan di Tuhan. Ya. Kita minta doa, ya Allah tariklah kalbiku ke arahmu. Itu cukup, itu doa besar tuan-tuan ni. Habis. Dan pada titian pula sirat, kemudian kami mengucap selawat serta salam. Ya, banyakkan selawat dan salam. Ini kita harap je lah, ya.
Nak harapkan amal kita, anaklah mengaku ni tak ada apa amal kita, sikit sangat. Maksiat kita yang banyak. Dan kita harapkan apa? Ya itulah apa nama tu? Pertolongan daripada Nabi, syafaat Rasulullah SAW. Kita harap sangat. Banyak selawat lah. Siapa yang banyak selawat, dia layak untuk menerima syafaat Rasulullah SAW. Sampai kita kerjakan amalan yang wajib dan sunat, banyakkan selawat. Dan atas Nabi kita SAW yang adalah perangainya selama-lamanya kasih sayang. Mana akhlak Nabi adalah sangat kasih sayang kepada umat dia. Semua dia doa Nabi-Nabi adalah doa paling hebat ni. Doa yang sangat hebat, semua Nabi ada. Semua Nabi dah ambil atas dunia, kecuali Nabi besar kita Muhammad SAW tak ambil. Ya, aku nak simpankan untuk umatku di akhirat esok, masya-Allah. Ya, kalau Nabi ingat, kita tak ingat Nabi, tak tahu apa jenis orang. Ya, tu. Ya, itulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala isi rumahnya dan segala sahabatnya, ya, sallallahu alaihi, dan atas segala orang yang mengikut bangkit tabi'in, ya, dan jalan daripada segala umatku. Ya, apabila sekarang tuan pengarang kita, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, hadana, yang memberi petunjuk akan kami ni lihaza, bagi jalan di agama Islam. Wa ma kunna, dan tidak adalah kami linahtadiya, ila petunjuk laula an hadanallah, kalau Tuhan tak bertunjuk. Mana kalau Tuhan tak bertunjuk, kita pun tak dapat petunjuk. Dan semua adalah hidayat daripada ini panggil hidayat apa? Hidayatul muwassilah, hidayah yang membawa sampai terus ke kalbi dan dia pergi mana. Ya, adapun hidayatul tarik, tunjuk jalan je, atau ada pada nabi-nabi, pada rasul-rasul, pada sahabat, sahabat, dan terus pada ulama. Tunjuk jalan dia. Tapi nak masuk ke dalam tu bukan tukai. Itu tunggal hak Tuhan. Dia masuk dapat. Kalau dia tak bagi anak nabi pun dia tak pergi mana. Anak siapa nabi tak pergi mana? Nabi Nuh AS. Ya, dia tufan datang tu, ajak naik atas batera, dia kata bapak bukit tinggi lagi. Bila bukit tenggelam, gunung lagi ada di. Last kali tiba kat gunung habis. Allah Ta'ala hantarkan pukulan ombak yang memisahkan antara anak dengan ayah. Ya, lalu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu bukan ahli engkau ya Nuh. Wahai Nuh, itu bukan ahli engkau lagi. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah mengerjakan amal yang tidak elok. Mana apa? Menolak akan tauhid kepada Allah SWT. Jadi semua kurnia Tuhan. Kita syukur banyak kepada Ta'ala dan banyak berselawat kepada baginda SAW, pemegang tali makrifat tajalli ila Rasulullah SAW. Nak jalan makrifat kena lalu lain Rasulullah SAW. Nak jalan sendirian berhad tak ada. Yang mesti lalu ke mana-mana tarekat semua madat daripada baginda SAW. Ya, bayangan dia ada. Dia panggil murakaban nur. Dia macam-macam cara tentang tu kena ambil jalan tarekat, dia ada cara-cara. Cara kontak rohani dengan baginda SAW, dengan para sahabat, ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa kullama ghafala an zikril ghafilun. Ini selawat yang tinggalkan oleh Imam Syafi'i kita. Selawat kullama, tiap mana mengingati akan dia oleh orang zakir. Banyak di mana orang berselawat ingat Nabi, banyak itulah kita selawat. Dan banyak mana orang lupa Nabi, banyak itulah kita punya selawat. Ya. Dia banyak lapar-lapar selawat itu dibuat oleh para ulama tadi. Setengah dapat kasyaf di tuan buka. Ya, bentuk selawat tu banyak. Yang penting selawat. Dan selawat yang paling baik lagi salatul ishkin, selawat kerinduan. Kita selawat tu rasa rindu betul dengan Nabi SAW. Itu cepat terbukaan. Ya. Dan telah selesailah fakir al-muhtad yang sangat berhajat ila rahmah kepada rahmat Rabbil Ghani, Tuhan yang Maha Kaya. Siapa dia? Daud bin Abdullah Al-Fatani, ya, terkenal ulama besar. Dia sengaja daripada ahlil khutwah. Tahu ahlil khutwah? Orang yang dunia ni selangkah ini. Ya, ini dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebenar mewarisi Nabi dia di antara. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang berjihad, dia berjuang berjihad. Nabi ada mukjizah, dia ada karamah. Ini di antaranya. Ya, dia lengkap. Dan dia ahli khutbah. Ya. Hari-hari Syekh Daud tuan-tuan, dia ahli lembu mak dia, lembu atas kebau kita lah hari pagi. Habis sak je sup pergi Mekah. Pergi Mekah. Petang kan dia balik. Ya, hari-hari macam tu. Pagi lepas dia selesaikan ternakan ibu bapa tadi ahli siap, sup pergi Mekah. Kejap dia tak seround, selangkah je. Ya. Lepas tu petang kan balik. Seorang tak tahu.
Dia menimba ilmu sana. Tapi nak jadi cerita, satu kali musim haji, orang kampung pergi Mekah tengok, Daud ada sini kata. Bila datang sejak orang tahu je dia tu di sana, terus dia buat keputusan dia takkan balik lagi Patani. Wali besar tuan-tuan, takut sangat kebaikan dia orang tahu. Kita pula buat hari jasa mau dikenang. Yang tukang pam tu bodoh, hak tu bangang tu. Wah, dia ni yang sengih macam kerang busuk. Itu orang jahil tuan-tuan. Ya. Nabi kata kalau ada orang berpuji kamu berdepan, ambil pasir baling ke muka dia. Fa innahu qata'ta unuk. Seolah-olah dikerat leher kau. Ya, orang puji kita depan tu bahaya tuan. Kita pun tak naik dia, kena riak, ujub, habis terbagai amal kita. Ya. Setara ni wali besar si Daud bin Al-Fatani, ulama besar, wali besar, takut dipuji. Sampai dia buat keputusan tak balik. Sebab tu makam di sana kan. Kitab ni kau tengok, kitab ni karang apa, habis di Makkahul Musyarrafah. Tengok si kitab ni. Menterjemahkan kita Ad-Durrus Samin fil Bayan yang Aqaidul Mukminin pada hari waktu zuhur pada Sabtu 17 bulan Syawal di negeri Mekah Musyarrafah. Dia habis kitab karang ni di Mekah kan. Ya, hijrah Nabi SAW 1232. Berapa tahun kan? Ya. Tak boleh tengok. Sekarang 14 apa? Itulah. Itu menandakan kita dia berkat. Lama dah dia mengaji pun, insya-Allah. Orang pakai lagi tuan ni. Hamidan wa musallian, hal keadaan memuji dan berselawat, wa musalliman mengucap tasbih ala nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu ar-raji'a fil masawi al-musahihu Syekh Isa bin Ibrahim Mangkabawi, ya, wa Zainul Abidin, ni doa ni, ya, al-Azhari, alhamdulillahilladzi fatara an-nufus ala annahu al-wahid wa qaharat zarratul alam tahta tasrifihi fa'atarafa al-kullu bi annahu ma'bud wa anna al-jami'un lahu abidun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mubin al-qawati'ud dalail was-sawati'ul barahin fi jami'il masail wa ala alihi zabil hidayah wa sahabil al-qasimin likulli mu'anid zil ghawayah amma ba'du. Faqad tamma bihamdillahi ta'ala tab'al kitab Durrus Samin wa huwa kitabul abana bil lughatil jawiyah amma yajibu i'tikaduhu fi syari'atil islamiyah wa bihi tathurul qulub min imayatiha wa tahrusuhu an nafi'in laha fid daril ukhrawiyya ila akhirah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم